Sebab itu saya tanya tadi, kita bersiap sedia tak nak mati? Kalau orang tanya saya pun tak bersiap sedia. Saya nak share beberapa kisah. Saya pernah tanya soalan ni, saya pergi ke kawasan kampung contohnya. Adalah saya tanya, makcik-makcik dah ready belum nak meninggal? Adalah angkat tangan. Ustazah, cik dah lama ready, dia jawab. Wih, saya pun pelik kan. Umur cik berapa? Dah 80 lebih, rasa dah lama dah hidup Ustazah. Acik cakap acik dah ready. Ready dengan apa tu acik? Mana-mana acik bawa, dia kata. Mana-mana acik bawa beg ni. Mana-mana acik bawa satu beg. Kalau pergi rumah anak tak tinggal beg ni. Anak bawa pergi jalan mana-mana, beg ni mesti bawa. Apa yang ada dalam beg tu acik? Semua adalah kelengkapan untuk mati. Kain kapan, apa ni, kayu apa ni? Kain kapan, kapur barus betul ke Ustaz? Si baik betul. Nampak sangat tak tahu. Okey, semua itulah kapas ke apa, semua kelengkapan untuk meninggal ada, siap 1,000 dalam beg tu Ustazah. Kotlah anak masa tu tak ada duit nak urus, anak cucu tak ada duit, tak nak nyusah. Hidup acik kalau boleh tak nak nyusah, mati pun tak nak nyusah. Saya kata, ya Allah, bagusnya acik. Tapi Ustazah, 2 orang dah guna beg acik tu. Pertama suami, yang kedua anak acik. Acik belilah yang baru. Rupanya yang acik sediakan sebelum ni untuk orang lain. Jadi insya-Allah lah Ustazah, kadang kita pelik jumpa orang yang macam ni. Yang dia buat persiapan ni zahir dan batin. Lepas tu acik usahalah sedaya upaya yang ustaz-ustaz ceramah, dia tak fikir benda lain. Fikir dia adalah untuk buat persiapan untuk mati. Tu yang datang kuliah ni Ustazah, kadang tak faham apa Ustazah cakap. Tapi sebab ustaz cakap siapa menuntut ilmu jalan ke syurga. Kan Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi acik harap mati dalam perjalanan ke, ada aksiden ke, kalau apa mati di majlis ilmu ke, maksudnya ada orang yang bila dapat ilmu dia pegang sungguh-sungguh. Ustaz kata bersiap, ustaz tu tak bersiap sampai bila-bila, dia yang bersiap. Lepas tu subhanallah, saya ada jumpa juga, ada beberapa hamba Allah dikata, Ustazah, kelengkapan untuk saya mati saya letak dalam almari cermin dalam bilik saya. Bangun pagi tengok ada sepersalinan untuk mati, kain kapan semua lengkap. Jadi hari tu saya rasa mungkin ini hari yang terakhir. Saya cuba jaga lidah saya, mata saya semua. Lepas tu bila nak tidur saya tengok balik kain kapan semua tu sebab letak dalam bilik kan. Jadi saya mikir mungkin ini malam yang terakhir saya. Jadi saya pastikan sebelum tidur semua buat amalan bersiap sedia. Sebab mati tidur tu mati sementara, betul kan? Jadi pastikan baca Al-Mulk, kadang baca surah As-Sajadah, baca 3 Qul dan sebagainya. Sebab dia letak peringatan yang mati tu di dalam bilik dia. Subhanallah. Saya kira orang begini memang orang yang hebat sebagaimana Nabi sebut. Nabi bersabda, orang yang paling bijak di kalangan kamu, orang yang buat persiapan untuk mati. Orang yang bersiap untuk mati ni bukan orang yang tak nak hidup, tapi dialah hidup yang terbaik. Orang yang bersiap sedia untuk mati, kehidupan dia sangat terbaik. Dia akan jaga silaturahim, dia akan memaafkan orang, dia akan segerakan bayar hutang, dia tak akan tangguhkan kebaikan. Jadi dia jadi excellent setiap hari, jadi mukmin yang excellent, orang yang ingat mati. Subhanallah, Allahu akbar. Masya-Allah. Saya pun nak tanya ni sampai ke berapa kita ni? Ada berapa minit lagi? Tuan Haji. 10 minit. Terpulang. Kalau terpulang tu kan kena pulang segera tu. Kalau kita letak pukul 9 boleh ke 15 minit lagi? Boleh. Subhanallah. Baiklah, kita fokus balik tadi tu. Pasal takwa tu, nak sebut ada 5 tingkatan takwa. Cuba kita cek kita berada di tingkatan yang keberapa. Saya ni baca kitab ni. Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Wasayal Iman. Oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad ni. Dia adalah ulama besar yang buta daripada kecil. Dia buta kerana satu penyakit yang dia asalnya tak buta. Lebih kurang umurnya 6 tahun, 7 tahun macam tu dia buta. Tetapi Allah celikkan mata hatinya. Dia tulis banyak kitab-kitab yang muktabar. Ini antara karya dia yang paling agung.
Maksudnya selepas itu dia membesar dan dia hafaz Al-Quran 30 juzuk dan dia hafaz banyak hadis-hadis Nabi, ribu-ribu hadis Nabi dan sebagainya, dan dia mampu menulis. Kita yang celak ni ada tulis buku tak? Tak ada. Sebab itu kadang kita tengok orang yang cacat tapi mereka lebih sempurna daripada kita. Kita pula yang sempurna, rupanya kita lagi cacat daripada mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, tingkatan takwa yang kita sebut, bekalan takwa yang paling utama tadi ada beberapa tingkatan. Cuba kita cek kita berada di mana. Tingkatan yang pertama, takut kepada melakukan sesuatu kekufuran. Ini adalah makam kedudukan orang Muslim. Ini tahap kita lah ni. Takut apa? Takut buat sesuatu jatuh kufur. Takut lafaz sesuatu jadi murtad. Takut makan begini-begini jatuh kufur dan sebagainya. Jadi ini tingkatan yang dipanggil makam orang Muslim. Tingkatan yang kedua, takut melakukan dosa. Takut melakukan dosa. Ini makam apa? Makam orang yang suka bertaubat kepada Allah. Makam ni maksudnya kedudukanlah. Bila buat dosa terus rasa takut. Bila buat dosa terus rasa menggeletar. Bila buat dosa terus menangis. Kita lepas mengumpat orang menangis tak? Tuan-tuan mengumpat tak ni? Ada tak di kalangan kita yang selamat daripada mengumpat orang lain? Dulu orang kata orang perempuan kuat mengumpat, tapi sekarang ni macam sama, ya kan? Macam sama, lebih kurang je. Wallahu alam. Mungkin orang lelaki kurang sikit lah kot. Orang lelaki dia banyak zikir, baca Quran. Subhanallah. Kalau yang mengeter tu kan, kat kedai kopi, kedai-kedai mamak tu, dia borak pasal apa? Pasal apa? Palestin. Masalah negara. Pasal Syria. Subhanallah. Kita takut ya, sebab itu Rasulullah pernah menegur. Ada beberapa sahabat yang suka lepak. Maksud cerita lepak ni bukan sekarang, masa zaman Nabi lagi. Saya ada baca kisah. Nabi dia melalui satu tempat, kemudian ada beberapa orang pemuda sedang lepak. Kemudian Rasulullah menegur, ini tempatnya kamu melakukan banyak kesilapan. Maksudnya kadang tak fikir pun nak cakap pasal orang, tapi bila dah duduk, dah lepak, terkeluar cerita orang. Rasulullah kata, kalau kamu nak berada di sini, beri hak kepada jalan ni. Maksudnya jangan ganggu orang nak lalu lintas ke apa. Kemudian antara hak tempat ini adalah kamu perlu berkata-kata yang baik, jangan berkata tentang orang dan sebagainya. Sebenarnya kan bumi Allah ni, tanah ni, dia kan makhluk Allah. Bila dia jadi saksi tempat dia tu, tempat orang buat maksiat, mengumpat, mengeji, menghina orang dan sebagainya, dia tak redha. Kalau kita baca satu hadis Nabi SAW tentang alam kubur, kalau dalam hadis 40 hadis, bukan hadis 40 Imam Nawawi, 40 hadis penawar hati kitab tu, diceritakan apabila jenazah orang yang baik, orang yang soleh dibawa ke kubur, kemudian ditanam, lalu kubur berkata-kata, engkau adalah orang yang aku cintai, yang berjalan di atasku selama ini, yang aku tak sabar untuk bertemu. Dia ucap apa? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Bayangkan kita besok, bila dalam kubur, orang dah tinggalkan kita semua, tiba-tiba dengar suara, ahlan wa sahlan, selamat datang. Engkau adalah orang yang aku cintai, yang berjalan di atasku selama ini. Seronok tak? Seronoklah. Kemudian kubur akan melapangkan seluas mata memandang. Rumah kita tak sampai luas mata memandang. Kemudian dilapangkan dan diberi nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat kubur berupa umpama nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala, wangi syurga, kemudian cahaya, kemudian diberi dingin syurga, dan di penghujung kubur itu ada pintu menuju ke syurga. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, apabila dibawakan jenazah orang fasik, orang yang sentiasa bergelumang dengan maksiat, ataupun orang kafir, kemudian tanah akan berkata, kubur akan berkata, engkaulah orang yang aku benci selama ini, yang berjalan di atasku. Nantikan apa yang aku akan perlakukan kepadamu. Lalu Rasulullah tunjuk kubur pun menghimpit. Umpama seperti, maksudnya Nabi kata menghimpit tulang rusuk tu berselisih. Lalu Allah mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa. Sekiranya seekor ular melepaskan bisanya ke bumi, maka matilah seluruh makhluk. Na'udzubillah min zalik.
Nak sebutnya kita ni insya-Allah kalau kita orang yang soleh, bila kita berjalan di atas tanah, tanah memuji-muji kita. Tanah mencintai dan menyatakan rasa cinta kepada kita. Tapi kita tak boleh dengar sehingga kita mati esok barulah tanah itu akan bercakap. Tapi sekiranya kita orang yang fasik, orang yang selalu dengan maksiat, na'udzubillah min zalik, tanah itu sangat benci kita memijaknya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita golongan yang pertama.